Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada puan dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 1 akan menerangkan tentang isu pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta trend menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Saya Nurdiana Atira binti Muhammad Jasmi dengan nombor pendaftaran 10 DPM 21F1070. Saya akan menerangkan tentang pendahuluan bagi masalah ini. Okey, pendahuluannya ialah ibu bapa yang telah tua atau dikenali sebagai warga emas telah didefinisikan menerusi had umur tertentu berdasarkan kepada budaya masyarakat setempat. Walau bagaimanapun, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah mentakdirkan warga emas adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Had umur ini digunakan sebagai rujukan had umur warga emas dalam polisi dan dasar untuk kesejahteraan warga emas di Malaysia. Namun demikian, terdapat segelintir golongan warga emas ini kehidupan mereka telah terabai dan mereka juga merupakan golongan minoriti yang tidak dipedulikan hak dan keperluan hidup oleh keluarga atau masyarakat sekeliling. Warga emas ini juga yang terabai ini dia didapati hidup sebagai gelandangan, tinggal bersendirian dalam kedaifan, lepas tu dia terlantar di hospital tanpa waris yang datang melawat ataupun dihantar ke pusat jagaan orang-orang tua. Hal demikian kerana sikap pengabaian tanggungjawab anak-anak terhadap orang tua mereka. Malah anak-anak zaman cyber ini juga terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan mengambil langkah yang mudah iaitu menghantar ibu bapa mereka ke rumah jagaan orang-orang tua sehingga ia menjadi trend pada masa kini. Seterusnya, pepatah juga ada menyatakan bahawa seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak. Akan tetapi, 10 orang anak belum tentu mampu untuk menjaga seorang ibu. Malah agama Islam juga mengajar kita supaya berbakti dan membalas budi ibu bapa kita dengan menjaga mereka seperti mana mereka menjaga kita sewaktu kita kecil. Oleh itu, marilah kita sama-sama menitik beratkan tentang faktor, kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi isu pengabaian tanggungjawab anak terhadap orang tuanya ini. Terima kasih ke atas rakan sekumpulan saya di atas perbentangan yang telah diberikan sebentar tadi. Saya Nur Syamimi binti Hairul Azwan, nombor metrik 10 DPM 21F1002 dari kelas DPM 2A akan menerangkan tentang faktor pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta trend menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Fakta yang pertama ialah sikap golongan muda dewasa ini yang terlalu taksub akan dunia kebendaan dan mementingkan diri. Kesibukan mengejar duniawi menyebabkan mereka sanggup menetap di luar negara untuk tempoh yang tertentu bagi memastikan pencapaian cemerlang mereka dalam dunia kerjaya. Bagi mereka, tugas mengejar kekayaan, kemewahan dan kesenangan hidup adalah segala-galanya. Apabila ibu bapa semakin tua, maka terdapatlah jurang komunikasi dengan anak-anak. Keadaan ini bertambah buruk dengan adanya hasutan, hambatan dan tekanan yang diberikan oleh pasangan hidup yang tidak sanggup tinggal bersama dengan ibu bapa kerana tidak tahan akan leteran dan kerana ibu bapa yang telah usul. Selain menginginkan kehidupan yang lebih selesa dan bebas, mereka juga tidak sanggup menjaga ibu bapa tua yang dianggap nyanyuk dan tidak berguna lagi. Anak-anak seterusnya akan bertindak menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang-orang tua. Faktor yang kedua ialah disebabkan oleh tindakan ibu bapa itu sendiri. Pengabaian terhadap ibu bapa disebabkan pengalaman anak-anak itu sendiri di alam kanak-kanak. Mungkin semasa kecil, kedua ibu bapa mereka bersikap bengis dan suka mendera. Maka, anak-anak akan bertindak balas dan menyimpan perasaan untuk membalas dendam terhadap kedua ibu bapa mereka yang dianggap kejam itu. Oleh itu, salah satu cara untuk memuaskan hati mereka ialah dengan mengabaikan kebajikan dan kesihatan kedua ibu bapanya.
punca yang ketiga ialah mereka mempunyai masalah kewangan. Pendapatan yang diperoleh oleh anak-anak juga akan mendorong kepada berlakunya pengabaian dalam kalangan warga tua. Bagi golongan anak-anak yang berpendapatan sederhana adalah besar kemungkinan mereka tidak akan memberi wang perbelanjaan kepada ibu bapa yang menyebabkan berlakunya pengabaian dari segi kewangan dan material. Sebagai seorang anak yang bertanggungjawab, seharusnya mereka menjaga hal-hal yang berkaitan dengan keperluan asas ibu bapanya seperti bekalan makanan yang berkhasiat, keselamatan dan tahap kesihatan yang baik. Kos sara hidup dan kos perubatan yang sangat tinggi menyebabkan anak-anak yang berpendapatan rendah sukar untuk memberi komitmen dalam proses penjagaan orang tua mereka dan akhir sekali mendorong mereka menghantar orang tua ke pusat jagaan orang-orang tua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Natasha binti Muhammad Syukri daripada kelas DPM 2A dan nombor matrik saya ialah 10 DPM 21F1037. Terima kasih kepada rakan yang telah membentangkan sebentar tadi. Saya akan membentangkan kesan pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Terdapat dalam kalangan anak-anak atau keluarga warga emas yang menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada pusat jagaan. Sedangkan itu bukan tugas atau tanggungjawab untuk menjaga orang tua mereka. Isu ini juga menjadi trend menghantar mereka ke rumah orang tua. Selepas daripada itu, anak-anak atau keluarga orang tua itu tidak lagi menjenguk atau bertanyakan khabar berita atas pelbagai alasan. Sekiranya masalah pengabaian warga emas tidak dibendung, maka akan bertambah kemasukan emas ke pusat-pusat jagaan ini. Terdapat kesan pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa mereka ialah yang pertama, mencemarkan imej negara. Sekiranya ramai warga emas hidup melarat, merayau-rayau dan mengemis di khalayak awam, imej negara akan terjejas, terutama di kalangan para pelancong kerana melambangkan masyarakat Malaysia telah semakin terhakis perasaan prihatin, hormat dan menyayangi golongan orang tua. Kerajaan terpaksa membelanjakan wang mereka yang banyak untuk membantu pengoperasian pusat-pusat jagaan yang menguruskan warga emas ini, sama ada diuruskan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pihak badan bukan kerajaan. Yang kedua, runtuh nilai agama dan adat rasam. Keluarga yang mengabaikan warga emas telah menafikan hak dan keperluan warga emas untuk dilindungi dan dihormati. Nilai kasih sayang dan menghargai jasa warga emas yang telah luntur boleh mengakibatkan bukan sahaja masalah menghantar mereka ke pusat jagaan, malahan melakukan kekejaman terhadap mereka seperti memukul, menendang, merampas harta benda dan membunuh. Konsep ketaatan dan hormat kepada orang tua telah tidak pedulikan dan diamalkan oleh anak-anak dan keluarga. Adat resam serta budaya murni masyarakat akan tercemar sekiranya warga emas ini semakin diabaikan. Yang terakhir, hubungan dalam institusi kekeluargaan yang rapuh. Institusi kekeluargaan semakin rapuh kerana nilai hormat, menghormati dan tanggungjawab terhadap menjaga orang tua atau ibu bapa kita yang sudah tua telah hilang. Keluarga sibuk dengan urusan sendiri dan tidak mahu mengganggu bebanan dengan menjaga warga emas. Sedangkan mereka ibu bapa kita sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Raihana binti Muhammad Anas
Nombor matrik saya 10 DPM 21F1085. Hari ini, saya akan membentangkan tentang langkah mengatasi masalah pengabaian ibu bapa yang telah tua serta trend menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Warga emas merupakan aset yang tidak ternilai dalam sesebuah negara. Namun begitu, banyak keluarga di negara Malaysia menganggap orang tua adalah menyusahkan kerana orang tua memerlukan jagaan yang rapi baik dari segi pemakanan maupun segi kebersihan. Antara langkah yang perlu dilakukan ialah pihak kerajaan perlulah mewajibkan setiap pengantin baru menghadiri kursus perkahwinan. Hal ini dapat memberi pendedahan kepada pengantin baru begitu pentingnya untuk mewujudkan keluarga bahagia. Mereka akan lebih memahami dan mengetahui tanggungjawab yang dipikul dalam sesebuah keluarga dan cara-cara untuk menangani masalah keluarga. Daripada itu, isu keluarga seperti pengabaian warga emas dapat dikurangkan. Langkah kedua ialah pihak kerajaan juga perlulah memberi insentif dari segi pengurangan cukai pendapatan bagi anak-anak yang mengangkat tanggungjawab menjaga ibu bapa mereka yang tua. Hal ini dapat menggalakkan anak-anak menjaga ibu bapa mereka dan pada masa yang sama dapat membalas budi ibu bapa. Hal ini demikian kerana ibu bapa yang bersusah payah mendidik dan membesarkan kita sehingga kita berdikari sejak kecil lagi. Oleh itu, kita harus menjaga ibu bapa balik sebagai membalas budi ibu bapa semasa mereka tua dan uzur. Langkah terakhir ialah ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting untuk mengatasi masalah pengabaian ibu bapa. Ibu bapa harus memberi panduan yang benar kepada remaja tentang betapa pentingnya menghormati warga tua kerana setiap manusia akan menempuh alam tua mereka yang tersendiri. Kejayaan ibu bapa mendidik anak-anak dengan baik memastikan satu golongan remaja yang melihat ibu bapa bukan sebagai satu masalah, sebaliknya satu amanah yang harus dilakukan. Sebagai anak, kita perlulah menjaga ibu bapa kita ketika mereka tua serta uzur. Anak-anak tidak seharusnya hantar mereka ke rumah orang tua. Jika mereka berbuat demikian, mereka boleh dianggap sebagai kacang lupakan kulit. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Raihana kerana telah menerangkan langkah mengatasi masalah-masalah yang berlaku dalam institusi Islam sama ada dalam atau luar negara. Itu saya Patricia binti Harun Nizam, nombor matrik saya 10 DPM 21F1046 ingin memberikan sedikit kesimpulan tentang pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta trend menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua. Oleh hal yang demikian, hargailah ibu dan bapa kita. Janganlah dinanti jenazah ibu atau bapa dibawa ke liang lahat kerana saat itu semuanya telah terlambat. Pernahkah anda mengucapkan saya sayang mak kepada ibu anda? Atau pernahkah anda memeluk erat bapa anda tanpa sebab? Jika tidak, cubalah buat pertama kalinya dalam hidup anda. Kasih sayang yang wujud dengan sendirinya tidak perlukan paksaan. Begitulah yang akan anda rasakan apabila kasih sayang anda salurkan pada ibu bapa anda tanpa paksaan. Dan semuanya anda lakukan kerana anda sayang ibu anda sayang bapa anda. Hasilnya akan wujud istilah harmoni dalam jiwa anda. Memanglah yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Tetapi hilangnya tiada berganti. Hilangnya bapa tiada yang lain lagi. Selagi masih ada bulan mentari, selagi masih ada rasa di hati, ucapkanlah kepada ibu dan bapa betapa anda menghargai mereka. Seperti yang terungkap dalam bait-bait lagu merdu denangan Sundirman yang bertajuk Ayah dan Ibu. Terdapat satu mesej yang jelas tentang perlunya anak bertanggungjawab terhadap ibu dan bapa, dan mesej itu berbunyi, jelaslah berdasarkan tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa amat penting kerana kita sebagai insan berguna perlu menghargai dan menghormati kedua ibu bapa kita. Itu sahajalah daripada kami. Terima kasih kepada puan dan rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.